Bismillahirrahmanirrahim. Kita berjumpa lagi dalam Flick Classroom Sains Tahun 6. Tajuk kita pada kali ini ialah mesin ringkas. Objektif pembelajaran kita pada kali ini, murid-murid tahun 6 akan dapat memerihalkan 4 hingga 7 mesin ringkas dengan betul. Kerti dan kejayaan kita pada kali ini, pertama, murid-murid dapat menyatakan maksud mesin ringkas. Kedua, murid-murid dapat menyatakan jenis-jenis mesin ringkas. Dan yang ketiga, murid-murid dapat membanding beza ciri-ciri dan kegunaan mesin ringkas dengan betul. Baiklah murid-murid, ayo kita mulakan pembelajaran kita dengan melaksanakan aktuja, aktiviti yang mengujakan. Pada kali ini, aktivitinya ialah murid-murid akan mencipta mesin ciptaan sendiri. Ayo kita saksikan video ini. Baiklah murid-murid, setelah melaksanakan mesin ciptaan anda sendiri tadi, dapat tak murid-murid kenal pasti apa itu mesin ringkas? Baiklah murid-murid, mesin ringkas ialah alat yang digunakan untuk memudahkan kerja harian manusia. Terdapat beberapa mesin ringkas yang murid-murid perlu tahu. Jenis-jenis mesin ringkas ini termasuklah yang pertama, satah condong. Satah condong ialah permukaan disendengkan dengan kedua-dua hujung diletakkan pada ketinggian yang berbeza. Sebagai contoh, ini adalah papan yang dijadikan satah condong. Pekerja ini menaikkan barang-barang Kerja ini cuba menaikkan barang ke aras yang lebih tinggi menggunakan satah condong. Satah condong memudahkan kita bergerak atau menggerakkan beban dari satu aras ke aras yang lebih tinggi. Secara mudahnya, satah condong adalah prinsip yang digunakan untuk membina tangga. Satah condong juga untuk memudahkan orang kurang upaya bergerak. Sebagai contoh, terdapat di kawasan perumahan, terdapat landasan yang condong pada kawasan perumahan tersebut. Penggunaan tempat condong itu adalah untuk memudahkan orang kurang upaya menaiki kawasan tersebut. Selain daripada itu, jalan raya bertingkat seperti ini juga adalah menggunakan prinsip satah condong. Boleh tak murid-murid kenal pasti apa lagi contoh satah condong dalam kehidupan kita? Baiklah murid-murid, seterusnya mesin ringkas kedua ialah skru. Skru ialah sejenis mesin ringkas yang mempunyai satah condong yang berlingkar yang dinamakan sebagai berbenang. Skru digunakan untuk menyatukan
akan mengetatkan dua kepingan objek yang bergabung. Sebagai contoh, bebenang pada mentol ini adalah untuk mengetatkan ia pada pemegang mentol. Manakala bebenang pada botol ini pula adalah tujuannya untuk mengetatkan penutup botol. Selain daripada itu juga, terdapat juga skru pada pemegang kaki retot di makmal sains. Tujuan bebenang ini adalah untuk mengetatkan pemegang kaki retot ini. Baiklah murid-murid, daripada contoh yang cikgu berikan, boleh tak murid-murid kenal pasti apa lagi contoh mesin ringkas skru yang murid-murid boleh kenal pasti yang berada di sekeliling murid-murid? Seterusnya, mesin ringkas ketiga ialah tuas. Tuas ialah satu mesin ringkas yang terdiri daripada sebatang rod yang bergerak pada satu titik tetap yang dinamakan fulcrum. Tuas membantu kita untuk mengangkat dan menggerakkan objek dengan mudah. Kebiasaannya, tuas adalah seperti ini. Gambar rajah tuas adalah seperti ini. Terdapat fulcrum di tengah-tengah, kemudian daya dan beban. Tiga perkara ini sangat penting dalam tuas. Baiklah murid-murid, tuas terbahagi kepada tiga kelas, iaitu tuas kelas pertama, tuas kelas kedua dan tuas kelas ketiga. Apakah perbezaan tuas kelas pertama, kedua dan ketiga ini? Ya, kedudukan objek yang berada di tengah ini adalah penentu kepada kelas tuas ini. Mari kita saksikan perbezaannya. Tuas kelas pertama ialah fulcrum berada di tengah-tengah antara daya dan beban. Sebagai contoh, pelayar ini adalah contoh tuas kelas pertama, di mana fulcrum di tengah, beban dan daya. Contoh lain adalah pemetik kuku ini, pemotong kuku ini, gunting. Itu adalah contoh-contoh tuas kelas pertama. Selain daripada itu, aktiviti mencabut paku menggunakan tukul ini juga adalah tuas kelas pertama, di mana daya, fulcrum di tengah-tengah dan beban di hujung satu lagi. Baiklah murid-murid, cuba murid-murid kenal pasti apa lagi contoh tuas kelas pertama. Baiklah, seterusnya tuas kelas kedua. Perbezaan tuas kelas kedua ialah di tengah-tengahnya bukan fulcrum, tetapi beban. Beban berada di tengah-tengah di antara fulcrum dan daya. Contoh tuas kelas kedua ialah pemotong kertas ini, di mana beban diletakkan di tengah-tengah antara fulcrum dan daya. Contoh lain ialah pembuka penutup botol ini, di mana beban diletakkan di tengah-tengah antara daya dan fulcrum. Pemecah buah kekeras ini juga adalah contoh tuas kelas kedua. Baiklah murid-murid, boleh tak murid-murid kenal pasti pula tuas kelas kedua yang ada di sekeliling murid-murid? Seterusnya, tuas kelas ketiga. Tuas kelas ketiga pula di tengah-tengahnya adalah daya di antara fulcrum dan beban. Sebagai contoh, alat memancing ini adalah contoh tuas kelas ketiga, di mana daya di tengah-tengah di antara fulcrum dan beban. Contoh yang lain adalah penyepit kuih, pemegang ais dan aktiviti mengangkat barang, di mana daya dikenakan di bahagian tengah di antara fulcrum dan beban. Baiklah murid-murid, cuba pula murid-murid kenal pasti tuas kelas ketiga yang ada di sekeliling murid-murid. Inilah perbezaan antara tuas kelas pertama, kedua dan ketiga. Pastikan murid-murid kenal pasti apa yang berada di tengah-tengah, sama ada fulcrum, beban atau daya. Kita pergi kepada mesin ringkas seterusnya, iaitu roda dan ganda.
Roda dan ganda digunakan untuk menggerakkan atau memutarkan sesuatu objek. Mesin ringkas ini terdiri daripada roda yang dipasang pada sebatang rod. Contoh roda dan ganda ialah spana. Spana kereta ini adalah contoh roda dan ganda, di mana roda dan ganda iaitu rod. Selain daripada itu, pili ini juga adalah contoh roda dan ganda, di mana pemutarnya adalah roda dan ganda bersambung antara pemutarnya. Seterusnya, pemutar skru adalah contoh roda dan ganda juga. Boleh tak murid-murid kenal pasti contoh lain yang terdapat di rumah dan sekeliling murid-murid? Boleh tak murid-murid kenal pasti contoh roda dan ganda yang lain yang terdapat di rumah dan sekeliling murid-murid? Baiklah, seterusnya, baji. Mesin ringkas seterusnya ialah baji, iaitu mesin ringkas yang mempunyai satu atau dua serta condong yang tajam di hujungnya. Gabungan dua serta condong ini membentuk baji. Baji digunakan untuk memisah, memotong dan menggerakkan atau memegang dan memberhentikan objek. Contoh baji ialah kapak. Kapak digunakan untuk memisahkan objek. Begitu juga dengan cangkul dan paku. Selain daripada itu, penyendal pintu juga adalah salah satu contoh baji. Pisau di rumah digunakan untuk memotong juga adalah contoh baji. Seterusnya, murid-murid, gear. Gear adalah mesin ringkas yang terdiri daripada roda atau silinder yang bergigi. Gear berfungsi untuk mengubah arah dan kelajuan pergerakan sesuatu mesin. Sebagai contoh, gear di dalam jam tangan digunakan untuk menggerakkan jarum dalam jam tangan. Gear juga digunakan dalam pita pembetulan yang digunakan di sekolah. Selain daripada itu, pemukul telur ini juga menggunakan konsep gear. Baiklah murid-murid, boleh tak murid-murid kenal pasti pula contoh-contoh gear yang lain? Mesin ringkas kita yang terakhir iaitu takal. Takal merupakan mesin ringkas yang terdiri daripada roda yang beralur yang boleh bergerak bebas. Takal boleh digunakan untuk mengangkat atau menurunkan atau menarik beban apabila seutas tali atau rantai dilalukan pada alur tersebut. Ini adalah contoh takal dan ini yang dimaksudkan dengan roda beralur. Apabila tali diletakkan pada roda beralur ini, takal boleh digunakan untuk mengangkat atau menurunkan objek. Sebagai contoh, tiang bendera. Tiang bendera menggunakan prinsip takal. Takal juga digunakan di dalam kapal layar untuk menaik dan menurunkan layar. Takal juga digunakan untuk mengangkat beban. Sebagai contoh, mengangkat air dari keriki juga menggunakan prinsip takal. Baiklah murid-murid, itu adalah 7 mesin ringkas yang murid-murid perlu kenal pasti. Seterusnya, ayo laksanakan latihan untuk menguji kefahaman murid-murid. Rajah 8.1 menunjukkan 2 cara digunakan oleh Kamal untuk mengangkat barang ke atas lori. Cara J iaitu mengangkat menggunakan tangan dan cara K iaitu mengangkat menggunakan sejenis mesin ringkas. Soalan 1. Apakah pemerhatian yang boleh dibuat berdasarkan Rajah 8.1? Pemerhatiannya ialah cara K lebih mudah untuk mengangkat barang berbanding cara J. Soalan kedua. Terangkan jawapan kamu di soalan 8A1. Bolehkan sebab kenapa cara K lebih mudah berbanding cara J? Kerana cara K menggunakan mesin ringkas iaitu sata condong berbanding cara J. Seterusnya, soalan B. Rajah 8.2 menunjukkan sejenis alat M. Apakah mesin ringkas yang diaplikasikan dalam alat M? Jawapannya ialah tuas.
Ia kerana ia mengandungi daya, fulcrum dan beban. Bermaksud ia mesej ringkas tuas. Soalan kedua, berdasarkan jawapan kamu di soalan 8B1, apakah fungsi mesej ringkas itu? Fungsi tuas ialah untuk menggerakkan objek dengan mudah. Cuba murid-murid selesaikan permasalahan ini. Ahmad telah pergi ke kebun atuknya untuk mengutip buah durian. Didapati buah durian yang ada sangat banyak, iaitu melebihi 20 biji. Atuknya berpesan untuk Ahmad mengangkat semua buah durian itu. Cadangkan bagaimana Ahmad ingin mengangkat kesemua buah durian itu menggunakan pengetahuan mesej ringkas. Baiklah murid-murid, untuk soalan kali ini, murid-murid perlu berfikir menggunakan pengetahuan mesej ringkas. Terdapat beberapa jawapan yang boleh dipertimbangkan. Antara jawapannya ialah Ahmad menggunakan mesej ringkas tuas, iaitu mengangkat menggunakan kereta sorong ke semua buah durian itu. Kereta sorong memudahkan Ahmad menggerakkan objek yang ingin diangkat. Selain daripada itu, murid-murid juga boleh menggunakan jawapan seperti menggunakan prinsip sata condong, iaitu mengangkatnya ke dalam traktor. Penggunaan sata condong memudahkan Ahmad untuk mengangkatnya ke atas traktor. Baiklah murid-murid, ini adalah dua contoh yang cikgu dapat berikan bagaimana murid boleh mengaplikasikan pengetahuan mesej ringkas ini dalam kehidupan seharian. Boleh tak murid-murid fikirkan apa lagi cara yang boleh murid lakukan menggunakan pengetahuan mesej ringkas ini? Baiklah murid-murid, kita pergi kepada nilai murni kita pelajari dalam pembelajaran kita pada kali ini. Pertama, nilai bersyukur dengan pemberian ilmu dan kemahiran kepada manusia untuk mencipta mesej yang memudahkan urusan harian kita. Penciptaan mesej tidak lain tidak bukan adalah untuk memudahkan urusan manusia. Manusia diberikan ilham dan ilmu daripada Tuhan untuk mencipta mesej ini, maka bersyukurlah. Seterusnya, kita juga perlulah menjadi seorang yang memudahkan urusan orang lain dalam kehidupan. Kita perlulah sentiasa berfikir bagaimana cara untuk memudahkan orang lain. Ini kerana seorang yang memudahkan urusan orang lain, Tuhan akan memudahkan urusannya di dunia dan di akhirat. Semoga kita mendapat manfaat daripada pembelajaran kita pada kali ini. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita, mari kita laksanakan tugasan 1 dan tugasan 2 ini. Semoga murid mendapat manfaat yang banyak pada video kali ini. Sampai di sini dahulu. Semoga kita berjumpa lagi. Sekian.